Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala muallifu Syekh Wan Ahmad Al-Fatani rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin. Sambungkan pengajian kitab Fadilatul Faraid, masih lagi pada muka surat awal, muka surat 2. Kata muallif rahimahumullahu ta'ala, wassalatu wassalamu ala tarjumani uluhiyati wa dalili wahdaniyati Sayyidina Muhammadinil mab'usi bibahiril mu'jizati li ta'yidi risalatih wa tasdiki hidayatih. Dan rahmat dan sejahtera, dan mudah-mudahan, semoga-moga rahmat dan sejahtera. Orang panggil khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Namanya khabariyah lafzan, dari segi percakapan begitulah. Tetapi percakapan ini mengandungi makna, atau namanya insya'iyah maknan. Zuhir nak berkata, tapi maknanya nak mendoakan. Atau istilah namanya khabariyah lafzan, insya'iyah maknan namanya. Dan rahmat, yakni dan mudah-mudahan, rahmat dan sejahtera atas juru bahasa, orang panggil kita takdirkan khabar. Rahmat tu mubtada, atas tu takluk makhzuf, jadi khabar orang panggil takdir nazilatan. Dan mudah-mudahan bermula rahmat dan sejahtera itu turun keduanya, rahmat dan sejahtera turun atas juru bahasa. Turun atas juru bahasa ketuhanannya, ketuhanan Allah SWT. Juru bahasa orang panggil penterjemah lah. Mudah-mudah kata, Nabi ini orang yang jadi juru menyampaikan, atau diibaratkan dengan juru bahasa. Rasulullah SAW itu ibarat orang yang menyampaikan utusan dari Allah, atau namanya juru bahasa. Dan mudah-mudahan rahmat dan sejahtera serta takzim turunlah keduanya, rahmat dan sejahtera, atas juru bahasa ketuhanannya, ketuhanan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu dikatakan zat yang bersifat dengan uluhiyah.
Wassalatu wassalamu ala tarjumanil uluhiyah. Rahmat dan sejahtera atas jurubahasa ketuhanan. Allah Subhanahu Wa Taala itu zat yang bersifat dengan sifat uluhiyah. Maka Allah tu namanya ilah. Apabila Allah bersifat dengan uluhiyah, dinamakan Allah itu ilahun, Tuhan. Maka nak panggil sifat uluhiyah, ketuhanan adalah segala sifat kamalat. Nak panggilkan sifat uluhiyah, yang nak panggilkan sifat ketuhanan adalah segala sifat kamalat atau secara umum adalah wajib al-wujud dan istihalatul mustahilat dan jawazul jaizat. Nak panggilkan Tuhan itu bersifat dengan uluhiyah, kena ada 3 perkara. Nak dinamakan sifat uluhiyah, nak dinamakan sifat ketuhanan, umumnya kena ada sifat kamalat. Atau kita huraikan macam mana yang dikatakan mempunyai sifat kamalat. Jika Tuhan itu bersifat dengan sifat uluhiyah ketuhanan, mesti ada 3 perkara. Yang pertama, wujubul wajibat. Wujubul wajibat. Yang kedua, istihalatul mustahilat. Istihalatul mustahilat. Yang ketiga, jawazul jaizat. 3 perkara. Yang pertama, wujubul wajibat. Kita nak menyabitkan sifat, sifat yang wajib bagi Allah. Yang kedua, istihalatul mustahilat. Biasa kita bilang 50 sifat yang dinisbahkan bagi ketuhanan itu, kita akan sebut 20 wajib, 20 mustahil. Itu orang panggil dengan jalan tasammuh. Kenapa kita kata dengan jalan tasammuh bermudah-mudah pada kata? Hakikat tidak demikian. Kita kata 20 wajib, 20 mustahil. Itu hanya jalan atas jalan bermudah-mudah pada perkataan. Sedangkan hakikat tidak demikian. Hakikat mustahil buat apa? Tak kena masukkan sifat uluhiyah. Sifat mustahil tak dimasukkan sifat uluhiyah. Yang dimasukkan dalam uluhiyah itu adalah istihalatul mustahil. Kalau wujud, lawannya Adam. 20 wajib, 20 mustahil. Adam tu mustahil. Bukan sifat Adam, sifat tidak ada tu masuk dalam uluhiyah. Tidak. Yang kita nak masukkan tidak Adam. Atau istilah namanya apa? Pada istilah namanya istihalatul mustahil. Itu dikatakan, bila Allah tu bersifat dengan uluhiyah, kena ada 3 perkara. Umumnya sifat kamalat. Bagaimana yang dikatakan sifat kamalat? Apabila Allah tu bersifat dengan uluhiyah ketuhanan, yang dimaksudkan dengan sifat kamalat itu 3, wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, dan jawazul jaizat. Itu dikatakan tarjumanil uluhiyah. Wadalili wahdaniyati, dan yang menunjuk, dan yang ataf berkata jurubahasa, takdir ibarat, dan rahmat dan sejahtera atas yang menunjuk kepada keesaannya, keesaan Allah. Siapa tu? Siapa jurubahasa? Siapa yang menunjuk atas keesaan Allah? Badal dia. Iaitu penghulu kita. Penghulu kita namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibangkitkan dengan segala mukjizat. Juru bahasa ketuhanan yang menunjukkan di atas esanya Allah SWT itu, itulah dikatakan penghulu kita,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibangkitkan. Ya. Bukan mana dilahir. Dibangkit dengan dilahir itu dua perkara yang berbeza. Nabi itu dikata yang dibangkitkan. Orang panggil al-mab'uthi bibahiril mu'jizati li ta'yidi. Nabi Muhammad SAW itu yang dibangkitkan, bukan makna yang dilahirkan. Ya. Murad yang dibangkitkan itu adalah dilantikkan menjadi seorang Rasul. Atau maksud dengan kata Nabi Muhammad yang dibangkitkan, yang dilantikkan menjadi seorang Rasul. Bukan bangkit masuk lahir. Lahir-lahir belum dilantik menjadi seorang Rasul. Allah berikan Nabi Muhammad SAW itu ia dibangkit dengan segala mukjizat perkara yang luar biasa yang melemahkan daripada lain untuk tiru. Itu mukjizat. Mukjizat kita belajar tinggi mana pun ilmu takkan boleh sama, takkan boleh tiru. Atau melemahkan untuk ditiru, itu namanya mukjizat. Diberikan Rasulullah mukjizat untuk membuktikan dia seorang Rasul. Nabi Muhammad yang dibangkitkan dengan salah mukjizat yang mengalahi. Mukjizat itu yang mengalahi. Yang mengalahkan orang yang nak lawan. Yang maksud mengalahkan orang yang nak lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak lawan daripada dulu pun sama je. Kalau tak lawan daripada awal pun tetap sama juga kan. Moga kalau lawan pun takkan menang. Lawan pun takkan menang. Tak lawan pun tetap sama. Melemahkan orang daripada tiru. Pasal apa dibangkitkan Rasulullah SAW itu dengan mukjizat? Elat perkata dibangkitkan kerana menguatkan risalahnya. Jadi kerana menguatkan kerasulan bagi Rasulullah SAW. Apabila zat itu bersifat dengan risalah, maka zat itu dinamakan Rasul. Apabila zat itu bersifat dengan risalah, dinamakan zat itu dengan nama Rasul. Apabila zat kita bersifat dengan ubudiyah, lalu itulah dikatakan kita ni orang abdun hamba. Ada tengok sifat terbit nama. Kalau sifat kita bersifat dengan sifat kehambaan, ubudiyah, kita ni hamba. Hamba bagi Allah. Muka surat 2 awal-awal tu. Muka surat yang ada bismillah. Kalau Rasul itu bersifat dengan risalah, dinamakan Rasul. Kita bersifat dengan ubudiyah, dikatakan hamba. Kita lihat kepada Allah SWT pula, kita lihat kepada Tuhan pula, apabila zat Allah itu bersifat dengan uluhiyah, maka dinamakan zat itu ilah. Ilahun. La ilaha kan? Ilahun. Apabila zat itu bersifat dengan uluhiyah, dinamakan zat itu ilah. Dan Tuhan. Demikian kita. Apabila kita ni bersifat dengan sifat fakrun, maka terbitlah satu nama, kita ni orang yang fakir. Bila kita sifat satu perkara, terbit nama panggilan. Demikianlah Allah bangkitkan bagi Rasulullah SAW itu kerana nak menguatkan risalahnya. Apa maksud risalah? Bila bersifat dengan risalah, dinamakan dia Rasul. Nak menguatkan kerasulan bagi Rasulullah SAW. Lagi pula nak membenarkan penunjuknya. Dan tu atau pada menguatkan. Yang pertama, pasal apa dibangkitkan Muhammad? Yang pertama, kena menguatkan risalah. Yang kedua, kenapa dibangkitkan Muhammad? Dan nak membenarkan penunjuknya, penunjuk bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang Nabi tunjuk itulah yang sebenar. Yang Nabi tunjuk itulah yang sebenar. Sama ada tunjuk dengan jalan ajar ataupun dengan jalan hidayah. Mutlakul irsyad ataupun mutlakul
dilalah. Kan? Bukan hidayah, makna taufik itu berbeza. Bukan dimasukkan hidayah, makna taufik. Hidayah makna mutlaqul irsyad, ataupun hidayah satu lagi makna mutlaqul dilalah, semata-mata tunjuk. Kan? Hidayah makna taufik itu tidak kuasa. Nabi tak kuasa hidayah dengan makna taufik, tak kuasa. Nabi hanya tunjuk jalan yang menentukan iman ataupun tidak, itu Allah SWT. Nabi tak kuasa hidayah dengan mana iman. Rasulullah hanya kuasa hidayah dengan mana mutlaqul irsyad, semata-mata tunjuk, dia nampak. Begitulah orang bagi. Innaka la tahdi man ahbabta. Kan? Sesungguhnya engkau ya Muhammad, la tahdi, engkau tidak boleh beri hidayah. Man ahbabta, akan orang yang engkau kasih. Nabi luba. Nabi sangat kasih kalaulah pak saudaranya Abu Talib beriman. Maka Allah turunkan wahyu ke atas bagi Rasulullah SAW. Apa firman Allah? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak boleh beri hidayah. Seolah kita muskil. Bukankah Nabi tunjuk jalan? Kenapa Allah sebut tidak boleh beri hidayah? Maka hidayah tu dua makna. Ada hidayah dengan makna taufik. Ada hidayah dengan makna mutlaqul irsyad. Hidayah dua makna. Yang pertama, hidayah makna taufik. Yang kedua, hidayah makna mutlaqul irsyad. Itu makna hidayah. Kan? Itu berbeza. Maka di sini, kan, Allah berikan Rasulullah itu mukjizat. Yang pertama, nak menguatkan risalah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah berikan Rasulullah SAW itu mukjizat untuk apa? Kan nak membenarkan penunjuk bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Atau orang panggil hidayah di sini dengan makna mutlaqul irsyad. Taufik tidak mampu. Taufik orang panggil khalaqu qudratu atifil abdi. Allah khaliqu kulli syai'in. Ya. Orang panggil sifat af'al ibarat daripada takluk kudrah yang tanji hadis. Itu menjadi. Taufik itu maknanya apa? Apa makna taufik? Khalqut ta'ati fil abdi. Allah jadikan kekuatan taat pada hamba, itu taufik. Dan Allah jadikan kekuatan taat kepada hamba, itulah orang panggil taufik namanya. Wa ala alihi allazi balaghud darajatil ula bi'uluwi miqdarihi wa ashabihi allazi bazaghu wa ashabihi allazina bazaghu nujumal huda binas ikhbarihi wa ala ataf kepada kata ala tarjumani uluhiyati. Kitab Jawi pun kena main musyarak juga kan, baru kita faham. Wa ala alihi ni wa pada kata wa ala ataf pada kata ala tarjuman. Tadi ibarat bagaimana wassalatu wassalamu ala alihi, dan bermula rahmat dan salam itu minta turun keduanya, rahmat dan salam turun atas keluarganya, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta juga turun atas keluarga. Maklumlah kan, kalau keluarga pada orang panggil umumnya kullu mukminin. Kalau kita nak pakai umum, siapa keluarga Nabi? Kullu mukminin. Setiap orang beriman, itu dikatakan keluarga Nabi. Kan? Nak bagi lebih kecil lagi, kullu mukminin taqiyin. Orang beriman yang bertakwa saja. Lebih umum lagi, kullu mukminin walau asyian. Orang yang beriman sekalipun mengerjakan maksiat. Itu juga dikatakan keluarga Nabi. Kalau keluarga Nabi yang haram terima zakat, itu Bani Hashim, Bani Muttalib. Minta
rahmat dan salam turun atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Keluarga tu yang sampai mereka itu keluarga kepada beberapa pangkat yang tinggi. Kan? Orang panggil al-ula. Kan? Sampai beberapa pangkat maqam yang tinggi. Al-ula tu jamak daripada mufrad al-a'la. Kan? Kalau jamak muannas al-ya'a. Yang sampai mereka itu kepada beberapa pangkat yang tinggi. Sampai itu dengan ketinggian, dengan sebab ketinggian qadarnya, qadar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi boleh sampai pangkat yang tinggi sebab apa? Macam mana keluarga Nabi Habib ni Said boleh sampai pangkat makam tinggi? Itu dengan sebab ketinggian qadar. Dengan sebab ketinggian qadar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan Nabi Muhammad, keluarga mereka menjadi mulia. Dan segala taulannya, kan, wa ashabihi, dan segala taulannya, taulan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan. Asal lughah orang panggil ashab ni jamak bersahibun. Ashabun jamak taksir, mufrad sahibun, kan. Orang panggil asal-asal ni kawan. Kan? Asal ashab orang panggil kawan. Minta juga rahmat dan salam turun di atas segala taulan, segala sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang gilang, yang terang, yang gilang gemilang, yang terang menerang. Hal keadaan mereka itu, segala taulan sahabat itu, segala bintang petunjuk. Diumpamakan sahabat itu seumpama seperti segala bintang penunjuk. Syekh Ahmad membandingkan segala sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seumpama segala bintang menunjuk. Atau kelebihan para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau kita Arab dia kata hala kaunihim misla nujumil huda. Maka nujumil huda itu boleh kita bawakan idafah masuf kepada sifat. Idafah masuf kepada sifat namanya. Kan? Segala bintang yang menunjuk, kan? Atau dengan makna segala bintang yang dapat ambil pertunjuk dengan dia. Kan? Segala bintang yang dapat kita ambilkan pertunjuk dengan dia. Atau dibandingkan sahabat seperti bintang pada pihak apa? Kita dapat pertunjuk. Kan? Dengan sahabatlah kita dapat pertunjuk. Dengan nas sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dah, kan, sahabat aku ni seperti bintang. Ada nas dia. Mana nas yang Nabi sebut sahabat itu seperti bintang? Ashabi kan nujum. Kan dalam hadis Rasulullah SAW sebut dalam hadis ashabi kan nujum. Bi ayhi muqtadaitum ihtadaitum. Rasulullah SAW menyebutkan ashabi kan nujum, bermula sahabat aku itu seperti bintang. Bi'ayhi muqtadaitum, dengan mana-mana kamu ikutkan mereka itu, ihtadaitum, nescaya kamu dapat petunjuk. Mana-mana sahabat? Mana-mana sahabat kita ikut, bukan hanya ketentuan kepada khulafaur rasyidin, bahkan mana-mana sahabat. Satu riwayat bilangan sahabat ada berapa? 200,000. Satu riwayat bilangan sahabat ada 124,000. Ada riwayat lain mengatakan bilangan sahabat 200,000. Mana-mana sahabat kita ikut, Nabi beri jaminan dengan nas, kita akan mendapat petunjuk. Mana-mana sahabat kita ikut, nescaya akan mendapat petunjuk. Wa ba'du. Fahazihi risalatun fi fanni tauhid jama'tuha min iddati kutubin mu'tabaratin akhastu min riyadiha fawakihi syahiyatan wa min hiyatiha jawahira muftakhiratan. Habis bab bicara tentang bismillah, basmalah, hamdalah, selawat dan juga salam.
Cuma selawat ni ada 5 kaul. Dalam bicarakan tentang selawat, ada 5 kaul ulama bicarakan tentang selawat. Apa selawat? Rahmatun makrunatun bita. Orang panggil rahmatun makrunatun bi azimin. Ya. Yang dikatakan dengan selawat itulah rahmat yang disertai dengan membesar. Apa selawat? Rahmat yang disertai dengan besar, itu selawat. Ya. Selawat daripada Allah itu artinya rahmat. Selawat daripada malaikat artinya istighfar. Selawat daripada jin manusia itu orang panggil tadarru' wa doa. Doa dan tadarru'. Maka ada 5 kaul ulama bicara tentang selawat. Yang pertama kata ulama, kan, setiap kali semayang wajib selawat. Dalam setiap kali kita semayang wajib kita berselawat. Kata Imam Syafi'i, ia dimaksudkan setiap kali semayang kita berselawat adalah pada tasyahud akhir. Selawat atau tasyahud akhir itu kan ini maka rukun. Kaul yang kedua kata ulama, bila masa jadi wajib kita selawat, kaul yang kedua suruh hidup sekali. Kata ulama kaul kedua, bila masa wajib kita berselawat, yang kedua seumur hidup sekali. Wajib selawat seumur hidup sekali. Kaul pertama wajib selawat dalam sembahyang. Kaul kedua wajib selawat seumur hidup sekali. Kaul ketiga wajib selawat setiap kali disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib berselawat. Itu kebanyakan ulama berjalan. Kebanyakan ulama berjalan bila mana menjadi suatu kewajipan kita berselawat setiap kali disebutkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita selawat. Kan? Siapa yang berkata? Kan? Kalau mazhab Syafi'i, kan ulama yang bernama Halimi. Kan? Kata Halimi itu mazhab Syafi'i. Kan? Kata ulama mazhab Hanafi, ulama daripada namanya Tahawi. Kan? Kata Syekh Tahawi itu dari segi mazhab Hanafi. Kan? Dalam mazhab Maliki, Lakhmi. Kata ulama Lakhmi itu dalam mazhab Malik. Kalau mazhab Hambali, Battah. Kata Syekh Battah dalam mazhab Hambali. Atau kebanyakan ulama berjalan, bila masa wajib selawat, kaul yang ketiga, setiap kali disebutkan nama Nabi, wajib selawat. Kaul ketiga. Kaul keempat, bila masa wajib selawat, setiap kali dalam majlis. Setiap kali kita duduk dalam majlis, wajib kita berselawat. Sekarang kita duduk dalam majlis ilmu kan, atau majlis kenduri, majlis kesyukuran. Setiap kali berada dalam majlis, jangan terlupa sekurang-kurang sekali kita kena berselawat. Kita berhimpun sahabat-sahabat, bila satu perhimpunan, satu majlis, jangan terlupa selawat. Sebab ada kaum ulama mengatakan wajib kita selawat apabila kita berada dalam majlis. Yang kelima kata ulama, bila masa wajib selawat, yakni pada permulaan setiap doa, pada pertengahan setiap doa, dan pada akhir setiap doa. Setiap doa, jangan terlupa selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taj'aluni kakidhi rakib. Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis, la taj'aluni kakidhi rakib. Jangan kau jadikan aku seperti bekas air nak bawa pergi musafir. Bekas air, Nabi kata, kau jangan jadikan aku seperti bekas air untuk bawa pergi musafir. Kita nak bawa pergi musafir, baru teringat bawa bekal air. Tak musafir, tak pedulikan bekas air. Jangan kau jadikan aku seperti demikian, kata Rasulullah SAW. Kan? Balij aluni, bahkan kau jadikan akan aku ni fi awali kulli doain. Pada setiap doa, jangan terlupa selawat. Wa fi wastihi, dan pada pertengahan doa. Wa fi akhirihi, dan pada akhir setiap doa.
bila kita meminta, jangan terlupa. Di awal, di tengah, di hujung, kita berselawat kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wabakdu. Dah pukul 11 Wabakdu. Fahazihi risalatun. Kemudian daripada itu, yang kemudian daripada basmalah, kemudian daripada hamdalah, dan daripada selawat dan salam. Kalau kita ikut ibarat, kena kata adapun kemudian dari itu. Kitab ni dikata kemudian dari itu. Kalau nak comel lagi, kena tambah adapun kemudian dari itu. Kena tambah begitu. Kena tambah adapun. Sebab apa? Sebab ada waw. Wabakdu. Waw tu ganti daripada amma. Waw yang ada pada kata wabak. Waw tu ganti daripada amma. Amma bahasa Arab. Melayu kata adapun. Wabakdu adapun. Adapun kemudian daripada itu. Kita tambah kemudian lah, lebih comel kan. Wabakdu adapun kemudian daripada itu. Kemudian daripada basmalah. Kemudian daripada hamdalah. Dan daripada selawat dan salam. Maka ini risalah. Maka ini risalah pada ilmu tauhid. Kalau Arab dikata apa? Fahazihi, maka ini. Serupa kita ambilkan kolam. Nak tulis surat. Kita pun kata, inilah sepucuk surat. Kita ambil kolam kan, kita nak tulis surat, kita pun tulis, kita pun kata, inilah sepucuk surat. Kita nak isyarat kepada mana? Kita kata, kita ambil pen, kita tulis surat kan, kita pun sebut, inilah sepucuk surat. Maka ini tu rujuk kepada mana? Inilah sepucuk surat, maka ini tu rujuk kepada mana? Ini tu kena kembali kepada yang ada dalam hati fikiran Tuan Pengarang. Ini tu rujuk kepada yang ada dalam hati fikiran Tuan Pengarang Syekh Ahmad Al-Fatani. Setengah ulama di karang kitab, dia buat khutbah dulu. Dia buat khutbah, baru buat isi. Setengah ulama, cara karang kitab, dia buat isi dulu. Di karang isi, last kali baru buat khutbah kitab. Itu tak sama. Maka bila kata maka inilah, maka disilakan rujuk mana inilah? Rujuk kepada yang ada dalam hati fikiran Tuan Pengarang. Sebab tak sama. Ada ulama dibuat khutbah kitab dulu. Karang kemudian. Ada ulama dikarang kitab dulu. Kemudian baru buat, akhir sekali baru buat khutbah. Maka tak sama. Maka inilah, rujuk situ lah. Maka ini apa? Perkara yang ada dalam hati fikiran Tuan Pengarang Syekh Ahmad. Risalah, kan? Apa risalah? Di berapa lembaran kertas, itu namanya risalah. Risalah tak seperti kitab kan? Orang panggil tawaduknya Tuan Pengarang, dibangsakan karangan ini orang panggil risalah. Risalah pada ilmu ini, pada bicarakan ilmu tauhid. Aku kata Tuan Pengarang Syekh Ahmad ini, aku himpunkan akan dia akan ini risalah. Kan? Aku himpunkan akan dia akan ini risalah, himpun daripada beberapa kitab yang diiktibarkan. Diambilkan risalah Fadilatul Fara'i ini, diambilkan daripada beberapa kitab yang muktabar. Kan? Yang ni pada sisi ahli sunnah wal jamaah. Kan? Hak lain daripada ini, walaupun besar sekalipun, tak iktibar. Mu'tazilah ada kitab dia besar, bukan kecil kitab dia. Dan demikian Khawarij, demikian Rafidah. Rafidah kan,
Semua mereka ada kitab. Tapi tidak iktibar. Syiah ada kitab dia, besar kitab dia, bukan kecil-kecil. Tapi tidak diiktibarkan. Maka kata Tuan Pengarang, ini risalah itu diambilkan daripada beberapa kitab yang diiktibarkan, kitab yang muktabar, yakni iktibar muktabar di sisi ahli sunnah wal jamaah. Aku ambil daripada segala kebun, seolah-olah nak tafsirkan. Apa mana himpun, aku ambil ni orang panggil seolah nak menafsirkan. Apa mana aku himpun, tafsir dia bagaimana? Aku ambil daripada segala kebunnya, kebun kitab yang diiktibar itu. Dibandingkan kitab serupa dengan kebun. Syekh Ahmad ni dia penuh dengan balaghah. Dibandingkan kitab ini serupa dengan kebun. Aku ambilkan daripada segala kebun. Kan? Kitab tu dibandingkan dengan kebun. Cakap ini namanya cakap balaghah. Cakap seperti ini, kitab yang diserupakan dengan kebun ini orang panggil cakap dengan balaghah. Maknanya bagaimana? Kan? Aku ambil daripada segala kitab-kitab yang dibandingkan seperti kebun. Itu maksudnya. Aku ambilkan daripada segala kitab-kitab yang dibandingkan seperti kebun. Kitab ahli sunnah tentang akidah cukup banyak. Cukup banyak. Ulama sudah karangkan kitab ahli sunnah cukup banyak. Maka diambilkan kitab ini, risalah ini, diambilkan daripada kitab yang muktabar. Kitab yang muktabar itu ditafsirkan dengan kebun yang cukup banyak. Ambil akan buah-buahan. Ini ambil akan beberapa masalah. Kebun tu, dia masuk kebun ambil buah. Diambilkan daripada beberapa masalah. Masalah mana? Masalah yang diinginkan. Bukan ambil semua. Bukan masuk kebun ambil semua. Buah durian, buah manggis, bukan. Bukan ambil kesemuanya, hanya diambilkan yang diingin, diambilkan yang mana dia berkenakkan saja. Takut makan tak habis. Masuk kebun semua nak makan. Takut makan tak habis, kenyang dah. Demikianlah kitab ni. Syekh Ahmad himpun karangkan kitab ini, dia tak ambil ke semua sekali. Takut kita tak sampai. Dan banyak terajak. Maka diambilkan yang penting-penting. Diambilkan buah yang dirasa enak, teringin nak makan, diambil. Begitulah. Bicara yang penting-penting, Syekh Ahmad ambilkan, letakkan dalam risalah ini. Dan daripada beberapa lautnya, akan beberapa permata yang megah. Kitab ni bahasa ni payah. Banyak balaghah kan. Dan daripada ataf dekat daripada segala kebun. Dan daripada beberapa laut itu ataf daripada segala kebun. Diambilkan risalah itu daripada kitab-kitab yang muktabar, yang aku ambil daripada beberapa lautnya, laut kitab yang muktabar. Ambil akan beberapa permata yang megah. Ini permata yang mahal-mahal. Kan? Kalau Arab dia kata apa? Khiyadhiha. Kan? Padahal mufrad orang panggil haud. Cukup balaghah. Mufrad haudun. Jamak hiyadun. Kan? Maknanya kolam. Kolam air. Tapi diterjemah dekat sini laut. Diterjemah laut. Kalau kita tengok bahasa Arab, hiyad ni, Arab panggil hiyadhiha ni makna kebun. Hiyadhiha makna kolam air. Hiyadhiha kolam air. Tapi Syekh Ahmad tak terjemah kolam air. Hiyadhiha Syekh Ahmad terjemah laut. Itu orang panggil cakap balaghah namanya. Boleh je orang panggil kan. Laut itu adalah maknanya orang panggil al-makanul wasi'. Apa makna laut? Apa makna laut? Al-makanul wasi', tempat yang luas. Setiap tempat yang luas orang panggil laut. Padang pasir bila luas,
lautan kita panggil. Lautan pasir. Tak salah. Laut bukan hanya air. Dalam lugah bahasa Arab, bila sebut laut, bukan tertentu pada air. Makna laut dalam bahasa Arab, al-makanul wasi'. Tiap-tiap tempat yang luas, orang panggil laut. Lautan manusia. Tak nampak air pun, tapi kenapa orang panggil lautan? Bila manusia ramai berimpun kat sini, orang panggil lautan manusia. Makna laut itu adalah al-makanul wasi'. Setiap tempat yang luas, orang panggil laut. Padang pasir itu cukup luas, sejauh-jauh mata mandang. Lautan pasir. Tak salah. Demikianlah di sini, kan, bila orang yang banyak ilmu dinamakan lautan. Lautan ilmu. Kan? Atau Syekh Ahmad dia kata, diambilkan kitab ni daripada kitab Ibn Tabar, ambil apa kan? Daripada beberapa laut. Nak menggambarkan ilmu Allah luasnya tak ada tepi. Ilmu Allah tu luas, tak bertepi. Dalam laut diambilkan apa? Laut yang cukup luas tu, laut yang terbentang luas, dimasuk dalam laut diambilkan apa? Ambilkan permata yang megah. Ini permata yang mahal-mahal. Orang panggil tashbih. Diambilkan permata dalam laut itu namanya tashbih. Aku ambil dari kebun akan buah-buahan. Ianya aku ambil bermasalah. Aku ambilkan dari segala kitab yang besar-besar akan bermasalah. Dibandingkan seperti buah. Demikianlah aku ambilkan daripada kitab yang besar-besar, yang luas macam laut, aku ambilkan akan beberapa masalah yang penting-penting. Itu masalah orang panggil permata yang megah-megah. Diambilkan buah dari kebun. Diambilkan masalah daripada kitab yang besar-besar. Diambilkan permata daripada laut. Diambilkan masalah yang penting daripada kitab muktabar yang besar-besar. Itulah maksud perkataan Syekh Ahmad. Tashbih orang panggil balaghah. Faja'at bihamdillahi ta'ala aqidat haqqin saniyatal lama'an saniyatal i'tiqadi wa qa'idatar rushdi taskunu baital imani taskunu baital imani u'izuha bihi ta'ala min syaitanil lintiqadi. Maka datang, maka ni tafriq. Kalau kita ngaji kaedah, maka tafriq namanya. Maka datanglah ini risalah. Datang tu dengan kepujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kitab ni datang dengan kepujian Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah hal keadaan. Boleh kita guna hal kan? Hal keadaan akidah yang sebenar. Kan? Jadi kalau kita nak main ibarat, payahlah sikit. Kalau kita nak main ibarat, dia payah sikit. Maka datang, ini risalah, datang dengan kepujian Allah, hal keadaan akidah yang sebenar. Orang panggil idhafah mausuf kepada sifat. Akidah yang sebenar itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kan? Ada dua je kan? Sebab ada dua. Kan? Sama ada hak ataupun batil. Akidah dua je. Ada akidah yang hak, ada akidah yang batil. Ja'al haq wa zahaqal batil. Datang ini risalah dengan kepujian Allah, hal keadaan akidah yang sebenar. Lagi pula yang elok cahayanya. Kan? Lagi pula yang elok cahayanya. Kan? Kalau kita buka Arab, kan? Arab panggil saniyatal lama'ani. Arab panggil boleh gantikan dengan domiha. Alif lam ganti daripada mudhof ilaih kerana terjemah daripada
Kan? Nya. Kan? Dia terjemah daripada nya. Kitab dia ni payah, kita kena main ibarat. Kitab Syekh Ahmad ni kata payah, dia kena main ibarat. Kan? Dia kena main ilmu nahu, ilmu saraf. Kan? Supa orang panggil kan, kaunuhu qadiran. Kita boleh kata apa? Kaunuhu qadiran, kita boleh potong, boleh kata al-kaunu qadiran, boleh. Kita nak letak domain pun boleh. Kaunuhu qadiran pun boleh. Kita tak nak guna domain, nak guna lelam pun boleh. Al-kaunu qadiran pun boleh. Demikianlah di sini. Maka datanglah ini risalah dengan kepujian Allah hal kerana akidah yang sebenar. Lagi pula yang elok cahayanya. Lagi yang mengandungkan i'tiqad ahli sunnah. Ini wal jamaah. Jangan terlupa di belakang wal jamaah. Bukan sekadar ahli sunnah, wal jamaah di belakang. Dan ketetapan atau pada akidah. Dan ketetapan penunjuk yang diam maksud tenang. Kalau Arab maksud tenang. Taskunu tenang. Dan ketetapan penunjuk yang diam, yang tenanglah ia pada hati orang yang mukmin. Kan pada hati orang yang mukmin. Di sini satu orang panggil satu tashbih. Di sini orang panggil satu tashbih pula. Dalam Arab disebut orang panggil baital iman. Padahal diterjemah hati. Kalau kita pergi tengok Arab, kalimat Arab Syekh Ahmad tulis baital iman. Diterjemah bahasa Melayu dia kata hati. Tak kena tu. Arab lain, Melayu lain. Kenapa demikian? Orang panggil maknanya orang panggil taskunu fi qalbil iman. Taskunu fi qalbil iman. Al-iman diterjemah, orang terjemah mukmin. Al-iman, Syekh Ahmad terjemah mukmin. Taskunu baital iman. Tapi al-iman, Syekh Ahmad terjemah mukmin. Orang panggil majaz isti'arah. Kalau kita mengaji balaghah, orang panggil namanya apa? Majaz isti'arah namanya. Kitab ni khutbah dia susah. Kitab Faridah khutbah dia cukup susah. Atau kita kena main ilmu alat lah. Kalau tak ada ilmu alat, dia payah faham. Kan? Orang panggil namanya apa? Bahasa Arab dia kata tasunu baital iman. Tiba-tiba terjemah lain. Hati orang mukmin. Kenapa lain tak sama dengan Arab? Atau orang panggil namanya majaz isti'arah namanya. Daripada qalbun hati, yakni yang tetap itu pada hati orang mukmin yang dibandingkan seperti rumah yang tetap itu adalah orang panggil hati orang mukmin. Hati orang mukmin itu dibandingkan seperti rumah. Dihazafkan musyabbah. Diambilkan musyabbabi, dihazafkan musyabbah. Itu isti'arah. Diambil musyabbabi, dihazafkan musyabbah. Ini orang panggil majaz isti'arah. Supaya kita kata, kalau kita buat misal bandingan, ra'aitu asadan fil hammam. Ra'aitu hasadan fil hammam. Aku tengok singa. Aku tengok singa dalam tempat mandi air panas. Ra'aitu asadan, aku tengok singa fil hammam, dalam tempat mandi air panas. Asal ditashbihkan seorang dengan singa. Bila seorang datang, aku tengok singa lah. Ditashbih, diserupakan Zaid itu dengan singa pada pihak berani. Kemudian dihazafkan musyabbah. Dihazafkan seorang. Ra'aitu hasadan. Dihazafkan lafaz musyabbah, orang itulah. Diambilkan musyabbah bi, itulah namanya majaz isti'arah musarrahah. Majaz isti'arah musarrahah. Yang tetap tenang ia dalam hati orang mukmin, tapi hati itu dibandingkan dengan rumah. Taskunu baital iman.
Yang tetap tenang ia dalam hati orang mukmin, tapi hati itu dibandingkan dengan rumah. Kemudian dibuangkan perkataan hati, diambil perkataan rumah. Rumah tu orang panggil musyabbah bih. Disebut namanya isti'arah musarrahah. Sebab Arab tak sama dengan Melayu. Dikata wa qa'idatar rusdi taskunu baital iman. Tetapi Melayu terjemah lain. Kenapa terjemah lain tak sama ni? Ni kita kena mengaji ilmu balaghah. Ilmu balaghah namanya. Dan ketetapan penunjuk yang diam, yang tenang, ia pada hati orang mukmin. Aku lindungkan akan dia, aku melindungkan akan dia akan ini salah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita bawa barang yang mahal, nampak orang kita sembunyikan. Kita sedang bawa benda mahal, bawa duit banyak, bawa emas banyak, masuk depan orang ramai kita sembunyikan. Kita bungkus siap, sembunyikan. Supaya tak nampak dekat orang ramai. Atau orang panggil, aku berlindung. Atau aku lindungkan. Aku melindungkan akan ini salah, lindungkan dengan nama Allah. Kan? Kita boleh pakai, orang panggil, ba pada kata, bihi itu ba isti'anah. Aku melindungi akan ini salah hal keadaan aku minta tolong dengan Allah. Aku begitu maksudnya. Maksudnya begitu. Aku lindungkan akan ini, aku melindungi akan ini salah hal keadaan aku minta tolong dengan Allah. Lindung tu daripada iktirad, daripada kritikan, daripada lentangan. Lindung tu daripada kritikan ataupun lentangan, itu orang panggil iktirad. Yang diserupakan dengan syaitan. Cakap dia cukup tinggi bahasa, balaghah kan. Isyarat idafah musyabbah bih kepada musyabbah. Ini orang panggil isyarat idafah di sini, idafah musyabbah bih kepada musyabbah. Minalin tiqadi syabihi bisyaitan. Maka orang semasa dia ni, bila tengok dia tak kena, dia kat iktirad. Semasa Syekh Ahmad karang kitab, orang yang ada dengan semasa dengan Syekh Ahmad, tengok dia tak kena di perpandangan mata dia, dia kat kritik iktirad. Begitulah. Masa kita tengok orang lain tak kena pada pandangan mata kita, tengok tak kena. Belum tentu tak kena. Cuma kita melihat pada pandangan mata kita tak kena, kita akan kritik. Demikian Syekh Ahmad. Di karang kitab ni, orang-orang semasa dengan dia, kan, datanglah kritik, datang berhujah, kan, atau panggil serupa dengan iktirad. Serupa dengan iktirad syaitan, muka syaitan ni had kena pun iktirad. Diserupakan dengan syaitan. Syaitan ni kena pun dia kata tak kena. Dan persen syaitan dia begitu. Kan. Kalau dipuji pun, orang panggil dia rasa kembang. Begitulah orang panggil umumnya begitu. Kan. Demikianlah Syekh Ahmad dikarangkan kitab, kan, risalah ini, Faridah ini, kan, minta Allah lindungkan kitab risalah Faridah ni daripada iktirad, kritikan melintang yang diserupakan dengan syaitan. Kerja syaitan tu tak betul, ditambahkan lagi. Yang betul ke tak betul, atau kerja syaitan. Diserupakan begitu kan. Ash'ariyatal masyrabi malayuniyatal maqrabi fataniyatal ibarati bayaniyatal isyarati. Yang dibangsakan kepada Imam Abu Hasan Al-Ash'ari mazhabnya ini risalah. Kan? Risalah ini mazhab Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Kan? Asal masyrab, kan dikata Arab kan? Masyrabi. Ash'ariyatul masyrabi.
asal perkataan Arab masyrab ini orang panggil minuman. Asalnya minuman. Kalau pakai isim makan, namanya tempat minum. Masyrab boleh pakai isim makan, tempat minum. Boleh pakai makna minuman. Kalau pakai isim zaman, masa minum. Boleh pakai masdar mini. Minuman. Arab ni begitulah. Kalau pakai masdar mini, orang panggil minuman. Di sini Syekh Ahmad terjemah orang panggil mazhabnya. Mazhab tu jalanan. Apa mazhab? Masuk mazhab dia panggil jalanan. Maknanya apa? Kitab dia ni jalanan daripada Abul Hasan Al-Ash'ari. Bukan jalanan Abu Mansur Al-Maturidi. Kitab dia ni jalanan Abul Hasan Al-Ash'ari. Lagi kepada Melayu bahasanya, kan, orang panggil, kalau kita tengok Arab, manzilah. Arab kata manzilah. Kan. Kitab ni bukan bahasa Arab, kitab bahasa Jawi. Jawi tu bahasa Melayu lah. Jawi ni orang panggil bahasa Melayu. Lagi kepada Melayu bahasanya bahasa Melayu. Ma'rab, kenyataan. Terjemah bahasa. Kalau Arab kata ma'rab. Malayuwiyatal ma'rab. Ma'rab ni kalau kita terjemah rumi, maksudnya kenyataan. Tapi di sini Syekh Ahmad terjemah bahasa. Bukan nyatalah. Kan nyata bahasa dia begitu. Lagi kepada Fatani, tuturannya, cakapannya, lurat Melayu dia banyak. Lurat utara lain. Lurat Kelantan lain. Orang Kurumpul lain tak luratnya. Dia tak sama. Dia panggil lagi kepada Fatani, tuturannya. Bahasa Melayu dah. Bahasa Melayu tu banyak jenis. Tuturannya Fatani. Lagi kepada kenyataan, isyaratnya. Lagi kepada kenyataan, lagi kepada terang isyaratnya. Terang-terang dah. Tak tersembunyi. Tunazzalu bainan nazairiha manzilatal insani minal ain. Kitab tu tufaddalu. Yang betul ada waw. Wa tufaddalu. Gugur waw tu. Tambah waw. Wa tufaddalu alaiha tafdilal aqiyani alal lujain. Kemudian kita berhenti dekat tunazzalu baina nazairiha. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihnahu fid din wa allimna ta'wil. Allahumma ftah bi hikmataka futuhal arifin. Wa anshurna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan katsira Ustaz. Terima kasih banyak dan juga sahabat-sahabat yang hadir pada pagi ini. InsyaAllah kita sambung lagi kuliah kita pada minggu depan dalam waktu dan masa yang sama insyaAllah. Rasa hari ini tak ada persoalan sebab kita baru mukadimah insyaAllah. Dan insyaAllah pada minggu depan mungkin kita boleh habiskan mukadimah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.